Untuk bahagian 3, bab 3, ini anda semua akan belajar tentang litar elektroneumatik. Untuk peringkat kursus ini, apa yang akan dipelajari ini sebenarnya yang simple-simple sajalah, yang mudah-mudah saja, yang asas-asas saja. Kita tidak akan belajar litar yang susah, yang rumit. Untuk bahagian yang pertama, kita akan lihat pengawalan satu silinder secara langsung dan juga secara tidak langsung, direct control dan indirect control. Jadi untuk elektro, sama seperti pneumatik. Untuk kawalan satu silinder ada dua kaedah, direct method atau direct control dan juga indirect control, kawalan langsung, kawalan tidak langsung. Di sini saya tunjukkan litar kawalan langsung dan kawalan tidak langsung, direct, indirect, bersebelahan supaya anda semua dapat lihat perbezaannya lah. Saya tunjuk dulu direct control bagi single acting cylinder. Okay, ini juga saya letak litar pneumatik. Litar pneumatik ya, untuk kawalan direct dan juga indirect, sebelah-sebelah dengan litar elektro, sebagai perbandingan. Okay, sebagai perbandingan di antara elektro dan juga pneumatik, sebab ada persamaan dan ada perbezaan kawalan direct, indirect bagi elektro, pneumatik dan juga pneumatik. Untuk single acting cylinder, direct control. Okay, untuk elektro, kita mesti lukis litar pneumatik dan mesti lukis juga litar elektrik. Untuk litar pneumatik ada single acting cylinder. Okay, single acting cylinder mesti ada spring dan satu port. Control valve-nya adalah DCV 3/2 single solenoid return spring. Solenoid di label sebagai Y1. Jadi untuk litar elektrik, kena lukis sumber kuasa 24 volt. Okay, 0 volt untuk terminal negatif. Push button switch, labelnya S1, dan ini simbol bagi solenoid, dan sebelah solenoid ini simbol bagi valve. Okay, jadi solenoid valve yang mewakili solenoid valve dalam litar pneumatik. Jadi apakah maksud direct method ataupun direct control bagi litar ini? Litar, maksud bagi direct control untuk litar ini adalah apabila kita tekan push button,
Apabila kita tekan push button, arus elektrik direct pergi ke solenoid. Jadi dalam case direct method, bila kita tekan push button, kita switch on switch ni, maksudnya kita menghidupkan solenoid energize. Okay, sebagai perbandingan, cuba kita lihat direct method single acting bagi pneumatik. Untuk pneumatik tak ada litar elektrik lah, sebab dia pneumatik sahaja. Jadi kalau direct method bagi pneumatik, kita tekan push button. Okay, ini push button juga. Udara daripada sumber direct ke silinder. Itu maksud direct bagi pneumatik. Sedangkan direct bagi elektro, kita tekan switch, arus elektrik terus direct ke solenoid. Okey, jadi apa yang saya nak tekankan di sini, masing-masing direct, masing-masing menggunakan single acting cylinder, tapi ada persamaan, ada perbezaan di antara maksud direct bagi elektro, direct bagi pneumatik biasa. Kalau pneumatik, direct bermaksud udara daripada sumber direct ke silinder. Tetapi untuk elektro, direct bermaksud arus elektrik direct ke solenoid. Okay, sebagai perbandingan di antara direct dan indirect bagi single acting, cuba lihat litar yang di bawah ini. Okay, bezakan litar yang di atas dan dengan yang bawah. Untuk indirect method bagi single acting, okay, masih lagi single acting, saya nak buat perbandingan. Untuk indirect, okey, sebelum tu cuba lihat apakah beza litar. Okay, beza litar di antara direct dan indirect. Pada bahagian pneumatik tetap sama. Direct dan juga indirect tetap sama. Ada silinder, ada solenoid valve, sama. Direct, indirect. Yang membezakan di antara direct dan indirect adalah pada bahagian litar elektriknya. Jadi sebab tu kenapa litar elektro-pneumatik mesti ada litar elektrik. Okey, mesti ada litar elektrik. Okey, nama pun elektro, mesti ada litar elektrik. Jadi kenapakah litar yang bawah ini kita katakan sebagai indirect method? Okey, kerana kita nampak di sini ada tambahan komponen, iaitu K. K1. Simbolnya kotak. Jadi apakah K1 ni? Saya dah ajar sebelum ni, K1 adalah relay coil. Relay coil. Simbolnya segi empat tepat. Hampir sama dengan simbol bagi solenoid. Segi empat tepat juga. Tapi untuk solenoid ada slash ni. Okay, ada palang ni. Dan bagi solenoid di hujungnya ada simbol valve. Sedangkan untuk relay coil, petak empat segi tepat sahaja. Labelnya adalah K1, K1. Jadi untuk indirect method,
apabila kita on switch, arus elektrik tidak direct ke solenoid, tidak terus ke solenoid. Sebaliknya, apabila kita tekan push button, arus elektrik mengalir dulu pergi ke relay coil. Maksudnya tidak direct di sini. Apabila kita tekan switch, arus elektrik tidak direct ke solenoid. Sebaliknya, apabila kita tekan switch, arus elektrik menghidupkan relay coil K1. Apabila relay coil K1 ini dihidupkan, barulah berlaku tindakan pada contact relay. Yang ini kita panggil contact relay. Kalau masih ingat lagi, pada relay block, ada relay coil dan ada contact relay. Jadi K1 yang di atas ini simbolnya hampir sama dengan push button switch. Ini adalah contact relay bagi relay coil yang K1 yang bawah ini. Jadi apabila relay coil mendapat bekalan arus elektrik, contact relay akan switching position lah. Kalau asalnya normally open, normally terbuka, tidak membenarkan arus elektrik mengalir, apabila relay coil dihidupkan, K1 untuk contact relay ni akan close. Maka arus elektrik juga akan mengalir melalui relay contact dan menghidupkan solenoid. Jadi untuk indirect, arus daripada mengalir melalui relay contact pergi ke solenoid, bukan arus daripada switch. Ini yang dimaksudkan dengan indirect. Sebagai perbandingan dengan litar pneumatik, kita tengok indirect method bagi single acting cylinder sebagai perbandingan dengan indirect method single acting cylinder bagi elektro-pneumatik. Kalau untuk elektro, indirectnya kita tambah relay. Perantara di antara switch dan solenoid ada relay. Tetapi untuk indirect method bagi pneumatik, di antara switch, push button dan silinder ada satu control valve, iaitu 3/2 DCV. Jadi kita nampak ada persamaan dan ada perbezaan di antara indirect method, elektro dan pneumatik. Yang samanya adalah untuk indirect mesti tambah satu lagi komponen. Untuk pneumatik ditambah control valve 3/2. Untuk elektro ditambah komponen relay. Untuk pneumatik, komponen yang ditambah tadi antara dua komponen pneumatik lah, switch dan juga silinder. Tetapi untuk elektro, komponen yang ditambah tadi adalah pada bahagian elektrik, switch elektrik, push button dan solenoid. Dua-dua ini adalah komponen elektrik. Jadi untuk elektro, indirectnya ditunjukkan pada bahagian elektrik. Sedangkan untuk pneumatik sahaja, indirectnya ditunjukkan pada litar pneumatik itu sendirilah.
Untuk double acting cylinder, kita tengok kaedah langsung, direct control. Untuk double acting, litar pneumatiknya mestilah ada double acting cylinder tanpa spring, ada 2 port dan mesti lukis control valve, iaitu yang biasa adalah DCV 5/2. Dan untuk mengawal double acting cylinder, mestilah kedua-dua sisi valve ini perlulah menggunakan solenoid, iaitu dilabel sebagai Y1 dan Y2. Untuk double acting, mesti ada 2 push button, 2 switch, dilabel sebagai S1 dan S2. Jadi untuk direct method, S1 switch untuk memberikan arus kepada solenoid Y1 dan S2 switch yang menghubungkan litar bagi memberikan arus kepada solenoid Y2. Okey, direct switch direct ke solenoid. Bila on switch, arus terus pergi ke solenoid. Sedangkan kalau kaedah indirect, mesti ditambah 2 relay sebab ada 2 solenoid. Jadi untuk double acting cylinder ni kita nampak ada 4 loop, ada 4 gelung lah bagi litar 1, 2, 3 dan 4. Apabila kita tekan S1, relay coil K1 aktif. Apabila relay coil 1 aktif, kontak relay K1 juga akan aktif, close, maka solenoid Y1 akan dapat arus elektrik, maka silinder akan extend. Dan perkara yang sama juga akan berlaku apabila kita menekan switch S2. Jadi sebagai perbandingan dengan pneumatik, tengok kalau direct method bagi double acting juga memerlukan 2 switch ataupun push button, udara daripada switch direct pergi ke silinder. Sedangkan kalau untuk indirect, mesti ditambah 1 control valve, iaitu DCV 5/2. Kalau dalam kes indirect, mesti tambah relay. Jadi kalau untuk indirect, udara daripada switch tidak direct ke silinder. Sebaliknya, udara daripada push button digunakan untuk mengaktifkan control valve. Okay, supply ataupun compressed air daripada valve, daripada control valve ini yang akan menggerakkan silinder. Kita tengok secara simulasi bagaimanakah pengawalan langsung dan tidak langsung, direct control dan indirect control bagi single acting cylinder. Untuk direct control, apabila kita tekan switch push button S1, okay, arus elektrik mengalir pada sumber menghidupkan solenoid Y1. Ini pada litar elektrik. Pada bahagian litar pneumatik, solenoid Y1 energize, maka compressed air daripada sumber boleh masuk pada silinder dan menolak piston.
Jadi silinder extend. Apabila push button dilepaskan, arus elektrik tidak lagi mengalir pada solenoid. Solenoid de-energize. Tidak lagi berkuasa dan return spring akan menolak balik control valve ini ke kedudukan asal. Maka spring dalam silinder juga akan menolak piston kembali ke kedudukan asal, sebab pada bahagian piston side tidak lagi ada compressed air. Manakala untuk indirect control pula, kita akan tambah satu komponen, iaitu relay. K1 yang bawah ini untuk relay coil, yang atas ini untuk contact relay. Apa yang berlaku pada litar pneumatik? Tiada beza di antara direct control dan juga indirect control. Pergerakan yang sama, komponen yang sama, tetapi yang berbeza adalah pada bahagian litar elektrik. Apabila switch S1 ditekan, relay coil akan hidup. Apabila relay coil K1 hidup, contact relay K1 akan diaktifkan. Untuk double acting cylinder, direct control, ada dua loop di sini sebab melibatkan dua solenoid. Direct control tanpa relay. Tekan S1, silinder extend. Tekan S2, silinder retract. Manakala litar untuk indirect control bagi double acting cylinder ada 4 loop sebab melibatkan 2 solenoid dan 2 relay coil. Litar pneumatiknya masih lagi sama antara direct dengan indirect. Yang berbeza adalah pada litar elektrik. Jika tadi saya telah pun terangkan litar direct control dan juga litar indirect control bagi kawalan satu silinder, bahagian yang kedua ini masih lagi tentang kawalan satu silinder, tetapi saya akan terangkan tentang litar memori, electrical memory circuit, dominant set dan dominant reset. Saya akan terangkan litar bagi fungsi logik AND, litar bagi fungsi logik OR. Lepas tu saya akan tunjukkan litar memori circuit dengan double solenoid valve, injap solenoid berkembar, dan akhir sekali saya akan tunjukkan bagaimana cara roller limit switch berfungsi
secara litar dan secara litar pneumatik dan litar elektrik. Electrical memory circuit ada dua jenis, iaitu dominant set dan juga dominant reset. Kita tengok bagaimanakah litar dominant set. Litar dominant set juga dikenali sebagai litar dominant on. Tengok bahagian litar pneumatiknya ada double acting cylinder dan control valve DCV 5/2 single solenoid dan return spring. Dan kalau kita lihat pada bahagian litar elektriknya, litar elektrik ini menunjukkan kawalan silinder ini adalah kawalan secara tidak langsung, indirect, sebab ada relay coil dan contact relay di sini. Jadi yang berbezanya berbanding litar indirect yang saya tunjukkan sebelum ini, kita boleh lihat ada dua elemen di sini. Ada satu contact relay K1 di sini, normally open, dan ada switch NC, normally close di sini, yang dilabelkan sebagai off switch. Dan di sini juga ada satu lagi switch, iaitu on switch dalam keadaan normally open. Jadi susunan begini, pemasangan litar begini memberikan litar ini fungsi sebagai litar memori, litar ingatan, yang dinamakan litar dominant on ataupun dominant set. Jadi litar ini juga ataupun contact relay K1 yang ini apabila disambungkan begini macam bypass begini, kita namakan ianya sebagai latching relay, yang mana ianya memberi fungsi memori. Jadi kenapakah litar ini dipanggil dominant on? Okey, di sini jika kita menekan switch on ini dan switch off secara serentak, kita push, kita tekan secara serentak, bermaksud normally open akan close untuk on, tetapi normally close untuk butang off ini akan off, akan terbuka. Jadi dalam situasi ini, jika push button on dan push button off ini ditekan serentak, the relay coil is energized. Okay, relay coil ini, K1 ini tetap menerima arus elektrik daripada sumber 24 volt melalui push button on dan terus ke relay coil K1, walaupun kita menekan switch off dan switch on serentak. Jadi disebabkan coil relay K1 tetap energized, maka litar ini dipanggil dominant set ataupun dominant on. Jadi kita dapat lihat di sini
Okey, jika switch on dan switch off ditekan serentak, coil relay tetap energize. Maka arus elektrik juga tetap mengalir pada solenoid Y1 ini. Manakala untuk electrical memory circuit yang kedua, iaitu dominant reset atau juga dikenali sebagai litar dominant off, masih lagi litar pneumatik yang sama, tetapi berbeza jika dilihat pada litar elektriknya, di mana switch off tidak lagi berada sesiri dengan kontak relay K1 yang ini, tetapi berada sesiri dengan relay coil dan juga push button on. Tetapi pada awalnya push button off ini masih lagi sama seperti tadi, iaitu normally close. Jadi jika kita tekan switch on dan switch off serentak, apa yang berlaku adalah relay coil ini tidak menerima arus elektrik, de-energize. Sebab kalau kita tengok di sini, apabila butang on ini ditekan, litar tertutup untuk bahagian push button yang ini, tetapi untuk switch off ini ditekan, maka litar ni akan terputuslah. Jadi relay coil tidak menerima arus elektrik. Jadi sebab tu litar ini dipanggil dominant reset ataupun dominant off circuit. Okay, kalau kita tekan butang on sahaja, relay coil energize. Bila kita lepaskan push button on dan kita tekan push button off, okay, relay coil de-energize. Sebaliknya, kalau kita tekan serentak kedua-dua push button ini, relay coil de-energize. Tiada arus elektrik mengalir pada relay coil. Maka solenoid juga de-energize disebabkan kontak relay K1 ini open. Dari litar elektropneumatik yang ini, susunan switch S1 dan S2 secara bersiri ini memberikan fungsi logik dan, di mana jika kedua-dua switch S1 dan S2 ditekan secara serentak, solenoid energize. Jika S1 dan S2 ditekan serentak, maka solenoid Y1 energize. Maksudnya arus elektrik boleh mengalirlah daripada sumber ke solenoid.
Jadi jika salah satu sahaja switch yang ditekan, litar tetap terbuka dan solenoid tidak mendapat tenaga elektrik lah. Sebab itu litar ini dipanggil sebagai litar fungsi logik dan ni merujuk kepada S1 dan S2 perlu ditekan secara serentak untuk memberikan tenaga kepada solenoid. Itu maksud dan. Manakala litar yang kedua ini sebenarnya sama sahajalah dengan litar yang atas ni, cuma yang bawah ni untuk kawalan tidak langsung, indirect control, yang mana ditambah coil relay lah dan juga contact relay dalam litar. Bagi litar fungsi logik OR atau lokasi bagi S2 tidak lagi sesiri dengan switch S1 tadi, sebaliknya ianya diletakkan secara selari. Jadi kita lihat bagaimana litar ini berfungsi. Jadi litar ini berfungsi sebagai litar logik OR kerana jika salah satu switch sama ada S1 atau S2 ditekan, maka solenoid energize. Dan jika kedua-duanya S1 dan S2 ditekan serentak, juga litar ni adalah litar yang lengkap, maka solenoid Y1 juga energize. Jadi maksud atau di sini S1 ditekan atau S2 ditekan atau kedua-duanya ditekan serentak, maka litar ni menjadi satu litar yang lengkap dan solenoid energize. Jadi untuk de-energize solenoid, kedua-dua switch perlulah dilepaskan. Litar yang bawah ini masih sama dengan litar yang atas, yang menunjukkan litar fungsi logik atau, tetapi ianya menggunakan kaedah tidak langsung, di mana saya menambah relay coil dan juga relay contact. Untuk litar memori yang melibatkan double solenoid valve, boleh refer kepada litar pneumatik dan litar elektrik yang saya sediakan ini. Saya letakkan contact relay K1 dan K2 sebagai latching relay merentasi switch S1 dan juga switch S2. Jadi kita lihat bagaimana susunan latching begini dapat
mengekalkan signal ataupun arus elektrik pada K1 dan K2 coil relay K1 dan K2 walaupun S1 dan S2 kita lepaskan selepas kita tekan. Daripada simulasi ini kita dapat lihat bahawa selepas kita menekan switch S1, relay coil K1 energize dan juga solenoid valve Y1 juga energize. Tetapi selepas kita lepaskan push button S1, relay coil K1 tetap energize. Begitu juga dengan solenoid valve Y1. Yang ini dinamakan memory circuit, disebabkan kita buat satu circuit bypass ini yang dinamakan latching relay dengan menambah kontak relay K1 dan K2. Begitu juga apabila kita menekan dan melepaskan switch S2. Selepas kita lepaskan switch S2, signal ataupun arus elektrik kekal ada pada K2 dan Y2. Okey, maksudnya di sini memori ini memberi fungsi signal tu masih lagi kekal ada walaupun push button dilepaskan. Bagi bahagian akhir untuk litar kawalan satu silinder, kita lihat roller level limit switch yang telah pun saya huraikan sebelum ini. Lagi sekali saya akan sentuh tentang roller level limit switch yang juga merupakan mechanical sensor. Jadi ianya merupakan suatu sensor di mana bagaimana ianya diaktifkan. Ianya diaktifkan melalui sentuhan objek yang perlu dikesan pada roller dan menekan pelangga. Jadi itu bagaimana limit switch ini diaktifkan. Jadi saya tunjuk lagi sekali bagaimana limit switch ataupun mechanical sensor ini diaktifkan. Apabila ada objek yang menyentuh dan menekan roller, litar akan close dan dilengkapkan, maka signal akan sampai pada beban. Beban dalam kes ini lampu, maka lampu akan menyala. Jadi sebagai tambahan kepada penerangan saya sebelum ini tentang roller level limit switch ataupun mechanical sensor ini, kita lihat bagaimana limit switch ini berfungsi di dalam litar pneumatik dan litar elektrik. Jadi untuk LS1 ini mewakili limit switch 1, limit switch yang berada pada end stroke, dan limit switch LS2 ini diletakkan pada maximum stroke. Okey, sebab tu ianya dipanggil sebagai limit switch. Switch ini menentukan had maksimum yang boleh silinder ini capai. Dan dalam litar elektrik pula, kedudukan limit switch berada pada loop yang pertama ini, LS1. Begini simbolnya. Ini simbol ini apabila saya menggunakan Automation Studio ya. Kalau dalam
FlickSim, simbolnya berbeza sedikit. Juga dapat dilihat di sini latching relay K1 dan K2 merentasi limit switch LS1 dan LS2. Dan dapat dilihat sini saya masukkan satu switch, toggle switch yang bertindak sebagai maintain contact switch, sebagai switch pemula kepada simulasi inilah. Jadi kita lihat bagaimana reka bentuk lita yang saya buat ini menghasilkan gerakan silinder extend dan retract secara berterusan, sehinggalah toggle switch ini ditekan sekali lagi untuk memutuskan lita. Untuk bahagian terakhir ataupun subtajuk terakhir bagi bab 3 ini adalah pembinaan lita elektroneumatik bagi mengawal lebih dari satu silinder atau sebarang aktuator lah dalam aplikasi sebenar. Tetapi untuk bahagian ini saya tidak ajar anda semua cara untuk bina lita elektro ni, dan setakat yang saya ajar kursus ini, soalan-soalan final pun tidak pernah keluarlah sampai ke tahap membina lita elektro bagi mengawal sekuens 2 atau lebih silinder. Ianya mungkin mengambil masa yang panjang lah untuk diselesaikan jika soalan-soalan ini melibatkan lita elektroneumatik bagi mengawal sekuens 2 atau lebih silinder. Jadi berkenaan tentang pengawalan turutan sekuens 2 atau lebih aktuator ini, untuk mendalaminya ada satu bidang pengajian yang lebih khusus, iaitu PLC programming yang menggunakan ladder diagram sebagai bahasa programming secara grafik. Jadi untuk lita elektroneumatik bagi kawalan sekuens 2 silinder, iaitu silinder A dan B, saya hanya tunjuk lita yang telah saya design lah bagi pergerakan simulasinya. Saya gunakan Automation Studio untuk lita-lita ini. Saya akan tunjuk lita pneumatik, lita elektrik dan simulasinya bagi 3 jenis sekuens. Tiga jenis sekuens untuk 2 silinder, sama seperti sekuens-sekuens dalam pneumatik yang pernah saya ajar sebelum ni. Jika ada di antara anda yang berkelapangan, berkesempatan untuk membuat lita-lita ini, sama ada menggunakan Automation Studio ataupun FlickSim, saya sangat memberi galakan lah. Ianya sangat menguji IQ anda, menguji fikiran anda, bagaimanakah kita nak hasilkan lita supaya berjaya mendapatkan sekuens yang kita ingini.
Jadi jika anda cuba buat sendiri, anda akan dapat lihatlah bagaimana bergunanya relay coil dan relay contact, sama ada normally close atau normally open dalam kawalan ini untuk menghapuskan signal overlap. Kalau anda masih lagi ingat apakah maksud signal overlap dalam litar pneumatik dan bagaimana cara kita mengatasinya, sama seperti dalam litar elektropneumatik juga berlaku signal overlap, tetapi untuk litar elektropneumatik, cara untuk kita mengatasi ataupun menghapuskan signal overlap itu adalah peranan relay coil dan relay contact.